sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta' Askandari sya'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta' Askandari sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Awrada alaika awrada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wal yuharriruka min riqil asar. Telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid, supaya sejahtera akan dikau daripada tangan aghyar yang menghukumkan kepadamu, iaitu segala syahwatmu, nafsaniyah dan adat yang radiyah, dengan sekira-kira tiada tinggal bagimu dalamnya dan tiada kepadanya bersandar jahat, dan tiada atasnya berpegang, tetapi adalah engkau bagi Tuhanmu pada hal sendirinya dengan tiada ilat, dan supaya merdeka engkau dengan sebab demikian itu daripada diperhamba oleh segala asar yang diperhambakan dia bagimu dengan sebab kasihmu baginya, dan diam kepadanya dan berpegangmu atasnya. Ini dulu kita bincang pasal aurat, pasal wirid. Ya. Jadi wirid ni itu amalan-amalan ataupun zikrullah. Bila kita buat secara konsisten, dia panggil wirid. Adapun aurat, benda ataupun aurat ni mana wirid. Bila ada wirid, maka Allah datangkan warid. Warid ni yang datang daripada Allah, yang dianugerahkan oleh Allah berbentuk nur atau cahaya, yang dituangkan oleh Allah ke dalam hati kita. Pancaran daripada Allah yang menyuluh pintu hati kita hingga terang mata hati kita, nampak jalan hakikat, nampak kubur kuih dekat, kematian makin hampir, nampak persiapan tak terang mana, ada mai. Bila nur tu masuk, dia jadi terang mata hati, nampak jelas. Itu dipanggil warid. Bila ada wirid, dia datangnya warid. Apakah hikmat Allah datangkan warid ke dalam hati hamba itu? Karena Allah Ta'ala nak bagi mata hati kita terang, membebaskan diri kita daripada perhambaan, daripada nafsu, perhambaan makhluk, dunia dan sebagainya.
supaya kita betul-betul jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Nampak terang. Kalau warid ni tak masuk, dia gelap. Tak apa lagi, muda lagi, baru 65. 65 dah. Yang duduk melangut tengok TV Gusti. Gitu lah. Tapi kalau mata hati terang, dia tak mau berkira dah. Akulah ni masa dah penghujung. Persiapan kena banyak. Perjalanan jauh. Kubur makin dekat. Kematian makin hampir. Dia pulun sungguh-sungguh lah. Itu dia. Dia terang mata hati ni ikut macam mana. Kalau dia terlampau terang, ada yang sampai semayang sunat 1000 rakaat sehari semalam. Ada yang sampai boleh khatam Quran sehari semalam. Mata hati terang. Kalau mata hati gelap, tak payahlah. Dia tak boleh nak buat ibadat. Mudah-mudahan. Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala, awrada alaikal warid. Allah Ta'ala datangkan ke atas engkau akan warid. Allah Ta'ala yang campak warid mai kat kita dalam hati itu. Kerana kasih sayang dia, belas kasihan dia. Dia tuang dalam hati kita tu warid. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Adakah tidak, kata Allah, orang yang kami lapangkan dadanya dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhannya. Bila Tuhan tuang nur tu, rasa dada lapang. Nak buat ibadat jadi mudah. Terang. Macam kita bawa kereta lah, lampu terang. Lampu tu dia penaik, lampu tinggi tu dia terpacak. 2 kilometer nampak jalan depan. Macam mana kita lari? Tekan minyak. Pau. Pasal apa lari laju? Lampu terang. Lampu malap, boleh lari laju. Kita pakai Volkswagen lama. Malap pun. Begitulah mata hati kita. Bila nur masuk, terang. Jalan nak buat ibadat tu Allah bagi terang. Dia pulun tu lah. Tak lagi sunat duha. Malam tak lagi tahajud. Sembahyang jemaah tak tinggal. Tak lagi puasa sunat. Tak lagi zikir. Tak lagi baca Quran. Dia menyibukkan dirinya dengan ibadat. Pasal jalan ibadat tu nampak terang. Pasal apa nampak terang? Mata hati dah masuk nur, kata Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Mereka ni mendapat nur daripada Tuhan dia. Pulun. Tak rasa letih, rasa sonok lagi ada. Tapi kalau nur tak masuk, gelap. Allah, nak main masjid pun payah. Payah main masjid. Perjalanan yang paling jauh dan paling sukar ke masjid. Susah nak main lagu mana tak tahu. Dia panjat gunung Himalaya boleh. Gunung Everest. Gunung Kinabalu. Frankfurt, Jerman, Paris, London, New York, Moscow. Terbang. Mekah, sorry. Dia lalu kat atas bubur Baitullah ya. Nak singgah tak boleh. Dia boleh pergi supermarket, rembiang tak cedih tangan. Nak bagi kat mangsa banjir, sekampit beras ketak kepala lutut. Ni nur tak masuk. Kalau nur dah masuk, Masya Allah, dipermudah oleh Allah. Lapang dada nak buat ibadat. Tu kata warid tu. Jadi Allah datangkan warid itu pasal apa? Liyatasallamuka min yadil aghyar. Supaya Allah nak selamatkan kau daripada tangan-tangan aghyar. Apa aghyar tu? Aghyar tu bukan benda lain. Kata benda kita, perniagaan kita, pekerja buat kita. Ni semua aghyar. Sibuk dengan benda-benda ni, tak ada nak buat ibadat. Allah nak main. Saya pergi rumah. Masa saya duduk di Al-Ustaq di Anak Bukit. Saya pergi rumah ke rumah. Surau tak hidup langsung. Jemaah tak ada. Saya pergi rumah ke rumah. Allah tak boleh sidik. Kan tak tahulah kami ni duduk kaduh nak lepas ni nak kubota tanah ni. Nak cari orang lagi, nak traktor tanah lah apalah. Nantilah senang-senang.
Lepas traktor tanah pergi pula, Allah gaduh nak menanam pula dah. Nak pergi cari orang petani nak menanam, nak masak makan bagi kat mereka. Lepas menanam pergi pula, Allah baca tak buh lagi. Baca pula tak buh. Lepas buh baca, Allah rumput pula naik, rumput sambal. Bila ni nak lapang ni? Bila abang mai? Bila nak lapang? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalailah kata benda anak pinak sibuk ni semua sampai masuk dalam kubur. Tak nampak jalan ibadat tu, tak nampak, gelap. Jalan dunia nampak. Jadi Allah Ta'ala sayang kat kita, Allah tuangkan nur. Mata hati terang, yang dikatakan hidayah, taufik, mata hati terang. Untuk apa? Supaya menyelamatkan kita daripada tangan-tangan aryat. Kalau Tuhan tak tolong kita, tuan-tuan, tertawanlah kita, sibuklah kita dengan kerja buat kita sampai tak ada masa nak buat ibadat, tetap mati ya. Jangan main, jangan duk tangguh, jangan buat lala. Alah, buat bendang takkan sampai ke malam. Bendang kita susah apa? Kita bukan makan gaji, bendang kita ada traktor kita sendiri, kubota kita sendiri. Apa yang kalut? Buat, bagi masa. Lepas subuh pi, duduk tangdanga tu saja-saja buat sunat duha. Kenapa tak boleh? Saya kerja dulu, saya boleh buat sunat duha. Orang pi makan kantin, saya pi surau. Surau sebelah store saya tu ada surau. Saya buat surau kecil. Mayang itu. Bawa bekal. Suruh orang berumah buat teh ke, kopi ke, lepas tu bawa nasi lemak buang 2 ketui. Beli nasi lemak tepi jalan tu. Masa tu 2 ketui baru RM1. Kita keluar pukul 10. Pi makan 5 minit. Ya. Sunat duha 2 rakaat baru 15 minit. 10.30 saya ada di pejabat dah. Tak sampai setengah jam. Nu yang pergi kantin sebelah tak balik lagi. Sembang pumpang macam sahabat. Ya rendah. Saya pergi kerja pakai jubah. Tadi saya jumpa siapa tu? Dia dulu kerja hospital. Dia ingat. Saya kenal ustaz kata. Saya selalu pergi. Saya tengok ustaz pergi kerja pakai jubah. Saya pakai jubah keseban. Bos saya Hindu. Dia tak kacau saya. Ini tokoh punya orang kerja bagus. Tak tipu punya. No pergi. Lepas sejam tak pergi lagi. Duk makan di kantin. Makan apa habis sejam tak. Kita makan lebih kurang 5 minit. Tak sampai 10 minit. Mayang sunat duha, buat 4 rakaat. Sebelum 10.30 saya dah sampai jabat. Orang pun angkat tangan kat kita. Jadi kalau kita nak buat, kita boleh cari jalan macam mana nak selesai dia. Kalau tak mau, masa mana nak sunat duha, nak makan lagi, nak apa lagi. Kita carilah jalan. Bawa tapawai. Beli nasi lemak tepi jalan tu, 2 bungkus. Apa jadi makna kata, orang Melayu kata, nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 helah, 1000 dalih. Jadi bila mata hati terang, Allah bebaskan kita, selamatkan kita daripada tangan-tangan aryat. Dia kata. Ya. Itu dia. Wal yuharrir wal yuharriruka min riqil asar, dan har ni mana merdeka, dimerdekakan engkau daripada, dimerdekakan engkau makna kata iaitu daripada riqil ni perhambaan, tambatan asar. Dimerdekakan engkau daripada perhambaan asar. Asar ni samalah asar, aryat, asya, benda sama, lain daripada Allah. Makhluk ni dimerdekakan engkau daripada tawanan asar, tawanan makhluk ni. Ditawan, kita diperhamba. Diperhamba ni ikut apa yang kita sayang. Kita sayang kepada dunia, kita menghambakan abdi diri kita kepada dunia. Kita kasih kepada manusia, kita mengabdikan diri kepada manusia. Kita cinta Allah, kita merhambakan diri kita kepada Allah.
Jadi Allah Ta'ala kendaki, Tuhan sayang kat kita, dimerdekakan kita daripada segala ayat dan juga asar. Bebas. Mudah kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Pasal apa dipermudahkan oleh Allah? Allah tuang nur tadi ni. Nurul waridat. Nak dapat nur ni macam mana? Kita kena ada wirid. Apa wirid? Mulut kita sentiasa sebut nama Allah. Hati kita tak lupa ingat Allah. Perbuatan-perbuatan kita sentiasa membesar dan mengagungkan Allah. Itu nama zikrullah. Bila benda ni berjalan secara konsisten, berterusan, dia panggil wirid. Dia panggil wirid atau aurat. Bila ada wirid, insya-Allah datang warid. Warid ni Allah campak. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Yang tak tahu tu warid lah. Yang tahu tu wirid lah. Bila ada wirid, insya-Allah ada warid. Jadi apa kita nak buat? Bersungguh-sungguh dalam berwirid. Kalau kita ada ambil zikir tarikat apa, amal sungguh-sungguh. Kalau syekh tu kata sehari 5,000, buat 5,000. Jangan kurang, lebih tak apa. Apa lagi wirid? Kita semayang sunat, jangan tinggal. Yang sunat tu, la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada-Ku, dia dapat hampir kepada-Ku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Yang fardu mestilah, yang sunat tu kena pulun, kena perbanyakkan, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala dekatkan diri kita ni kepada dia. Dan Allah Ta'ala juga campak pada kita kasih kita akan Allah Ta'ala. Bila Allah kita kasih kepada Allah, kasih kepada ibadat. Banyaklah ibadat kita tu jadi banyak. Tu cara dia. Telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid. Allah datangkan ke atas kita ni warid. Faham warid nah? Warid tu yang datang daripada Allah, yang dinamakan nur. Nurul hidayah, cahaya petunjuk. Kemudian dan Allah datangkan kita taufik, kekuatan untuk buat ibadat dalam bentuk macam tu. Pernah juga orang tanya Nabi, ada ya Rasulullah alamat dan tanda warid tu dah masuk dalam hati orang tu. Warid kita tak nampak tuan, sebab dia benda bangsa seni. Nur ni bangsa seni yang tak boleh nampak dengan mata kasar. Tapi ada alamat orang dah masuk nur waridat ni. Nabi kata na'am, bahkan ada tanda. Apa tanda dia? Pertama, at-tajafi andaril ghurur. Iaitu dia menghadap, dia memalingkan mukanya daripada negeri yang menipu daya. Duk tipu-tipu buang masa ni dia tak mau. Jauh. Dia paling, dia tak mau. When you mindam, pilang aku tak bulak. You tengok bola, pilang aku tak nak masa. Benda yang tak menguntungkan akhirat, sorry. Itu tanda nur masuk. Wal inabatu ila daril khulud. Dia menghadapkan mukanya ke negeri yang kekal abadi. Dia menghadap negeri kekal abadi. Ada untung akhirat, jadi. Tak ada untung akhirat, sorry. Dia tak mau layan. Apa dia buat? Dia pastikan ada untung akhirat. Makan untuk ibadat pada Allah. Kerja untuk ibadat. Berpakaian untuk ibadat. Rumah tangga untuk ibadat. Apa pun dia buat, matlamat dia ibadat. Tak jadi ibadat, aku tak mau. Itu wal inabatu ila daril khulud. Buat persiapan kepada negeri yang menghadap negeri yang kekal abadi. Sebab negeri ni jauh. Perjalanan jauh. Tak ada masa. Pi tak balik dah. Tak cukup dengan bekalan yang sikit. Ibadat yang sikit tak cukup. Kena ibadat yang banyak. Jadi dia pulun sungguh-sungguh nak cari bekal balik pi akhirat. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya mati. Mati tak main lagi, tapi persiapan dia buat cukup. Dengan ibadatnya, dengan akidahnya, keimanannya, ilmunya dan sebagainya. Ini nur masuk. Itu dia. Jadi
mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid supaya mensejahterakan ia akan dikau daripada tangan Aryat. Jadi hikmat Allah tuangkan nur supaya kita selamat daripada tipu daya Aryat dunia ni. Hingga nampak tipu daya dunia. Dunia yang kadang-kadang dia pulun tu. Sampai tak ada tu nak buat tu, nak buat ni, pulun cari duit. Buat rumah 3 juta. Siap-siap rumah, dia mati. Elok rumah siap, dia pun mati. Tak ada pergi duduk lagi. Tengah duduk wiring rumah. Api tak ada lagi, tengah duduk wiring, baru mati. Hang buang masa berpuluh-puluh tahun, cari duit 3 juta, buat rumah tak ada duduk, mati. Ada tak? Banyak. Tertipu. Habis siapa duduk rumah dia? Isteri dia pun takkan nak tunggu. Kawan bini umur 18 tahun. Kahwin baru setahun. Rumah boleh ke dia? Dia kahwin, suami baru, basuh kaki ya. Dapat rumah 3 juta. Anak, pak aku dulu kedekut. Nak beli motor terbang tak boleh. Bila pak mati, anak lah Lego kata. Tu yang Sayyidina Umar bila dia lalu dekat kubur nak pergi semayang tu, kubur bercakap. Orang dalam kubur tanya, "Assalamualaikum ya Amiral Mukminin. Apa khabar keluarga aku di rumah, di dunia?" Umar kata, "Bini hang kahwin lain. Rumah hang orang duduk. Kata hang anak hang Lego." Kita dalam kubur, apa kita dapat? Baik tu fikir-fikir sama. Impun dunia sampai tak kering kaki seluar ni. Semayang pun tak ada, apa tak ada perkara. Ingat, hang nak mati pun mati, tak mau mati pun mati. Hang nak pi pun pi, tak mau pi pun pi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata oleh Muhammad, maut yang kamu lari daripada dia pasti akan menemui kamu. Tak usah larilah. Hang makanlah telur kau dengan kulit-kulit telur pun mati. Punya nak baik cepat, doktor kata makan telur. Telur mentah-mentah doktor kata makan. Dia bukan telur, kulit telur pun dia sapu. Macam bewak tu. Mati. Tak salah. Kita cuma boleh berubat ya. Nak lari pada mati tak boleh. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dihadapkan kepada Tuhan yang mengetahui yang terang ataupun yang sembunyi-sembunyi. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Taala akan cerita satu-satu apa yang kamu dah buat. Dibentangkan depan kita. Menyesalnya aku. Baru menyesal masa tu. Menyesal pun dah tak guna lagi dah. Sebab itu Allah sayang kat kita. Dia tuangkan nur bagi kita nampak dengan jelas dengan pandangan mata hati. Allah sayang kat kita, dia bagi nur untuk bebaskan kita daripada selamatkan kita pada tangan-tangan Aryat, tangan-tangan dunia ni. Jangan duk hamba diri pada dunia. Ambil dunia ala kadar untuk buat ibadat. Jangan sampai sayang dan kasih kepada dunia. Jangan. Itu dia. Kalau kita dah tak kasih pada dunia, insya-Allah Allah bantu kita. Kita tak ada niat dengan dunia ni. Ada dunia kat kita, kita nak infak di jalan Allah. Kita jihad fisabilillah. Kita bantu agama Allah dengan harta benda kita. InsyaAllah Allah bagi jalan lagi cantik. Saya try cuba. Nak cuba tengok dengan izin Allah. Saya tak mau ambil iuran. Siapa nak mengaji, mai mengaji. Saya tak ambil iuran. Percuma duduk mengaji. Pondok saya siap cari duit buat pondok. Api pun tak kena duit. Ayak pun percuma. Kita cari duit, cari jalan. Bayar ayak api. Beras lagi kita bagi. Belah ikan keli satu kolam. Siapa nak makan keli, pergi tangkap. Percuma. Dah setahun setengah dah saya buat. Alhamdulillah. Allah murahkan rezeki. Tu ayam saya tu. Puji belakang tak apa, dengan puji depan. Ada seorang budak Pahang. Nama Khairul. Oh, dia bela ayam jadi sungguh. 200 ekor saya ambil anak ayam, mati 3 ekor. Yang 197 semua hidup. Gemuk-gemuk pula tu.
Oh, tu dia. Tuhan permudah kerja kita. Ustaz ambil mana beras? Bagi makan, bagi percuma dekat warga pondok. Ada orang mai jumpa saya. Ustaz, pak saya ni, saya memanglah dia puasa, memang dia semayang. Kut ada ke mana tahu, terselit-selit. Jadi hang nak bayar, hang nak buat macam mana? Saya kira pakai, kira separuh lah Ustaz. Kira separuh tu kira tak elok lah puasa dia tu. Ustaz kira separuh. Kira. Last sekali 11,500 beras. Bagi duit 11,500. Tuan-tuan bayang 11,000 punya beras banyak mana? Beras kira RM25 sekampit. 4 kampit 100. 4 kampit 100. 4 kampit 100, 11,000 hang kira tengok. Jenuh ni bawah sampai bumbung. Ambuh beras. Saya tak belilah banyak-banyak. Buat rosak beras ya. Beli 20 kampit, habis beli gitulah. Boleh bagi orang pondok beras percuma. Tu dia. Tuhan bagi kat kita lorong-lorong. Cuma kita aja ragu-ragu ni buat kerja Islam ni. Boleh kan ni? Boleh. Allah jamin. Kata benda ni, dunia ni semua dia punya. Bukan ada sekupang pun orang lain punya. Semua kata benda dia. Dia nak bagi boleh, tak ada masalah. Hang kedekut sangat. Subsidi minyak sekupang pun kira. Hang tarik perhabis. Pum, aku bagi banjir. Berapa hang nak kena keluar? Hang kira tengok. Ekonomi habis lumpuh di belah pantai timur. Kalau hang kedekut lagi, aku bagi pantai barat pula. Awak aku tak nak kuasa. Lepas tu dia pahabak main tak mesti ada angin apa pula tak tahulah. Nak singgah main makan angin zat-zat. Dia duduk berjalan dekat Sumatera ya. Indonesia belah-belah Filipina dia kena. Pergi Vietnam. Tak teringin pergi Malaysia pula dia kata. Dia buat singgah saja. Pergi pula. Semua di tangan dia. Tangan Allah. Sebab tu kita jangan kedekut, jangan bakir. Kita pemurah sesama manusia, Allah lebih murah kepada kita. Tak ada lagi saya duk tengok orang pemurah ni bankrupt, papa ke dana, tak ada. Yang duk papa ke dana ni orang memang kedekut. Kedekut pahit. Tahu kedekut pahit? Dia sendiri tak boleh makan. Dia bukan cakap orang lain tak boleh, dia pun tak boleh. Duit duk dalam bank 100,000. Pagi-pagi tengok buku bank. Zakat pun tak keluar. Tunggu. Jangan ragu-ragu. Kalau Allah Ta'ala buka pintu mata hati kita, terang nampak tuan-tuan jelas. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, pemberian Allah. Luas sungguh. Tu dia. Jadi Allah nak sejahterakan kita akan dikau daripada tangan aghyar. Dan yang menghukumkan kepadamu iaitu segala syahwat, bangsa nafsaniyah, bangsa makna kata nafsu. Di antara aghyar itu iaitu syahwat, nafsu kita yang biasa mengikat kita, menyeru kepada kita ke arah kejahatan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu ni nak heret kita arah kejahatan. Jadi apabila Allah kehendaki, Allah sayang kat kita, Allah tuang nur, kita nampak jahatnya nafsu. Sebab itu kita tak layan kehendak nafsu. Kita tak layan. Kita tentang kehendak nafsu. Kehendak syaitan. Syaitaniyah. Seperti mana disebut oleh Allah Ta'ala. Asyaitanu lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu bagi kamu itu musuh. Buat dia musuh. Kita nampak jelas setan ni dia memang musuh kita. Kita kena lawannya. Nafsu ni nak heret aku ke arah kejahatan. Aku takkan layan dia. Tuhan bagi nampak kat kita. Bila Tuhan sayang. Macam mana kita boleh nampak? Dengan nurul waridat. Nur ya Allah tuang dalam hati kita. Hati terang. Nampak tipu daya musuh syaitan dan hawa nafsu. Nafsu ni paksu. Iblis ni pakleh. Paksu dengan pakleh.
Oh, 2 ekor ni kacau. Ada rasa tak? Ada rasa tak? Macam malam tadi, malam Jumaat. Tersedak pukul 4 pagi. Oh, 4 pagi. Tahajud bagus malam Jumaat ni. Tasbih ke. Gaya nak bangkit. Allah waiki. Baru pukul 4. Pukul 5 pun boleh. Siapa tu bisik tu? Tu setan haram jadah. Pak Su dengan Pak Leh tadi ni. Kita nak bangkit, dia tak jadi bangkit. Yang menggerakkan semangat kita nak bangkit sembahyang tahajud tu daripada malaikat. Nama malaikat tu malaikat mulhim. Bisikkan dia nama ilham. Bangkitlah, buatlah 2 rakaat pun kalau tak mau banyak. Pergi bilik ayak, buka ayak langkolah harum. Tengok ayak tu. Ambil lah wudu. Dia pergi tengok. Tengok tu Pak Leh dengan Pak Sumai. Allah lagi. Sat lagi pun boleh. Tidur balik. Ada tak macam tu? Dia main masjid tu, dia bawa RM5. Nak buh tabung masjid RM5. Gaya nak buh, alah RM1 cukup lah. Ikhlas. Ikhlas ni dia kira banyak. Sikit pun ikhlas pun dapat pahala. Setan haram jadah tu. Itulah kerja dia. Kita terasa kan? Terasa. Terasa. Tak kala kita rumah kita dekat masjid tak dengar orang bang. Salatu khairum minan naum. Allah. Azan. Gaya nak bangkit, dia bisik. Baru azan. Khamat tak lagi. Khamat tak lagi. Terlena balik. Saling dengar orang khamat. Wallahu akbar. La ilaha illallah. Gaya nak bangkit. Baru khamat. Pagi ni pagi Jumaat. Imam baca surah sejadah. Panjang. Alamak, tidur balik. Ingat dia depa ni duduk rehat ke? Setan ni dia tak ada cuti. Dia tak pernah cuti walaupun sesaat. Untuk kacau ganggu kita daripada mengerjakan ibadat. Tapi kalau Allah sayang kat kita, Allah buka mata hati terang luas, nampak tipu daya nafsu, tipu daya setan. Jadi Allah Ta'ala hikmat Allah bagi nur kat kita tadi ni. Allah sayang kat kita, nak selamatkan kita daripada tipu daya aghyar dan juga mana kata asar tadi ni. Tu dia. Baru kita selamat. Tu dia. Yang mana yang menghukumkan kepadamu, iaitu segala syahwat nafsaniyah, syahwat yang bangsa nafsu. Ya. Dan adat, dia kata yang radiyah. Satu lagi yang menghalang kita buat ibadat, adat. Adat kebiasaan, yang mana adat ini rod, dia sekat kita daripada ibadat. Adat macam mana? Duk suka, duk melengung kedai kopi berjam-jam. Tengok gambar ni di televisyen tu, itu dah beradat. Ada setengah tu mindam. Pukul 3-4 pagi, mindam tak habis-habis. Hang makan aku makan hang. Sat lagi naik haji. Haji apa orang tak tahu. Makan pi makan haji. Makan pi makan haji. Haji tamattu' ke haji ifrat ke haji apa aku pun tak tahulah. Orang pi haji setahun sekali lah. Kalau kerap sangat pun dia tutup setahun 5-6 kali sehari, 5-6 kali pi haji. Buang masa. Di benda-benda yang beradat ni, yang menghalang kita ibadat, jangan duk teruskan. Kita kena ni. Kalau Allah sayang kat kita, dia bagi nur, kita nampak adat ni adat tak terpakai. Adat merapu. Kita bebas, kita tolak. Jangan duk ikut. Dengan sekira-kira tiada tinggal bagimu dalamnya dengan izin Allah. Tak ada lagi dah kesan-kesan asar ataupun aghyar yang duk kacau kita buat ibadat, tak ada. Dibersihkan oleh Allah dengan sebab nur yang dia masuk dalam hati kita tu. Bila nampak dengan mata hati benda tak elok, kita tolak benda tak elok, kita ambil yang elok. Itu dia. Dan tiada kepadanya bersandar jahat itu.
bersandar jahat. Tak ada kita bersandar kepada nafsu, dah. Duk berpaut kepada ariat akdar ni tak ada dah. Kita hanya bersandar kepada Allah. Bergantung hati kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Dan tiada atasnya berpegang. Tak berpegang lagi dah kepada segala benda-benda lain ni. Tetapi adalah engkau, dia kata, bagi Tuhanmu. Baru dia berpegang pun berpegang dengan Allah. Bergantung pun bergantung dengan Allah. Harap pun harap kepada Allah. Tak ada lagi harap pada makhluk, harap pada apa semua manusia, tak ada lagi dah. Dia balik kepada Allah Ta'ala, tempat yang sepatutnya kita bergantung dan berharap. Kan? Itu dia. Padahal sendirinya dengan tiada elat. Bergantung kepada Allah semata-mata sendirinya dengan tiada elat, dengan tiada sebab. Tak ada sebab-sebab apa. Aku hamba Allah. Wajib beribadat kepada Allah, bergantung harap kepada Allah, menyerah diri kepada Allah. Semua Allah. Itu dia. Dan supaya merdeka engkau dengan sebab demikian itu daripada diperhamba oleh segala asar. Asar ni kesan-kesan ciptaan Allah. Sama lah juga. Kalau kita, tuan-tuan sekalian, kasih kepada harta, kita jadi hamba harta. Harta tu asar. Kita kasih kepada perniagaan, perniagaan kita tu asar yang membawa kita lupa kepada Allah. Tak salah ada harta, tak apa. Boleh berniaga. Bahkan Allah puji pula. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan dia daripada mengingati Allah. Perniagaan tu tak melalaikan dia. Boleh berniaga, boleh buat bendang, boleh semua boleh. Tapi jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai lupa Tuhan. Itu dia. Ni lupa tu. Kerja tak kering kaki seluar sampai lupa masjid. Lupa ibadat. Jangan. Ibadat tu perkara yang paling penting. Kan? Diperhamba kita oleh perhamba kita tu, makna kata bagimu. Itu dia. Supaya merdeka engkau dengan sebab demikian itu daripada diperhamba oleh segala asar yang diperhambakan dia bagimu dengan sebab kasihmu. Bila kita kasih kepada asar, kita jadi hamba dia. Kita kasih kepada Allah, jadi hamba Allah. Kasih dunia, hamba dunia. Dia kasih ni, orang bila dia kasih, dia lupa dah cacat celah orang tu. Satu laki-laki sayang dekat satu perempuan. Kita kata perempuan tu tak tutup aurat tu. Hai, tak tutup aurat tak apa, pelan-pelan dia tutup dah tu. Ada jawapan dia. Dia tu hitam. Alah, hitam mana? Ada. Ada jawab dia. Pasal apa? Pasal dah kasih. Kalau dia tak kasih, kita cari-cari kat dia. Mat, awak pak? Pak kenal lah dekat anak Mak Minah hang tu. Nama Bedah. Amboi, rajin dia tahu tutup aurat gitu gini. Macam mana kalau pak ambil beri kat hang? Minang dia? Allah pak oi. Tapi mak dia hitam sikit. Alah, hitam pun hitam mana? Ada aja jawapan. Pasal berkenan. Kalau tak berkenan, tak ada kena dah. Pak cari hitam legam. Hitam juga legam. Dia tambah legam lagi ada. Nampak? Kita begitulah. Bila kita kasih kepada sesuatu, kita lupa. Tak nampak cacat celah dia. Mat, budak perempuan tu orang usung sini usung. Memanglah dia ikut lelaki ni, tapi dia sayang kat saya. Ada saja alasan. Sampai dia dah hilang pertimbangan yang adil. Pemikiran tu tak boleh fikir dengan elok dah. Bila dia timbul kasih. Itu yang orang kadang-kadang kerana kasihkan jawatan, dia sanggup bunuh orang lain yang cabar jawatan dia. Dia sanggup fitnah orang lain. Dia sanggup buat apa saja kerana dia sayangkan jawatan. Sayangkan harta sampai tak keluar zakat. Kan? Jadi oleh itu kita jangan kasih kepada selain daripada Allah Ta'ala. Hingga membawa kita lupa kepada Allah. Kan? Bukan mana ada harta nak buang dah. Jaga bagi elok. Itu amanah Allah. Kan? Itu dia. Jadi adalah engkau bagi Tuhanmu
padahal sendirinya dengan tiada elat. Sesuatu itu Allah datang kepada kita, perasaan kasih kepada Allah, merdekakan diri pada perhambaan dengan tiada elat, tiada sebab. Allah nak bagi terus kat kita. Dan supaya merdeka engkau dengan sebab demikian itu daripada diperhamba oleh segala asar yang diperhambakannya bagimu. Itu dia. Kalau makna kata kita dapat merdeka daripada asar, bertukar pula, bukan asar tu perhamba kita, kita perhambakan dia pula. Dunia ni kalau kita kasih kat dia, Allah perintah dunia perhamba apa? Allah perintah dunia supaya memperhambakan kita kepada dia. Tapi kalau kita kasih kepada Allah, kita cinta pada Allah, Allah suruh dunia menghambakan diri kepada kita. Terbalik. Kalau orang sayang dunia, tak kering kaki seluar, hambat dunia, jaga dunia, tak habis-habis. Tapi kalau dia kasih kepada Allah, Allah bagi dia dunia. Dunia pula jadi hamba kepada dia. Wahai dunia, perhambakan orang yang cinta kepada engkau. Wahai dunia, kamu perhambakan diri kamu kepada orang yang cinta kepada aku, kata Allah. Mari kita cinta kepada Allah. Dunia Tuhan bagi saja, insya-Allah. Jangan takut. Kalau kita berniaga sikit-sikit pun senang dapat untung, insya-Allah. Kawan tu 4 bulan duk rugi situ. Pinjam bank ni. Kita tak nak gaduh nak pinjam bank mana. Buat sikit-sikit kecil-kecilan, lama-lama membesar. Allah permudahkan urusan dunia kita, insya-Allah. Itu dia. Dan diam kepadanya dan berpegangmu atasnya. Kalau hendak sangat, hang duduk ni. Hang duduk situ, hang sengap situ. Duduk situ. Jadi kalau kita makna kata kasih pada Allah, Allah suruh dunia perhamba diri pada kita. Duduk sengap-sengap, ikut cakap dia. Tapi kalau kita duduk kasih pada dunia, Allah suruh dunia pekuda kita habis-habis. Itu dia. Itu dia. Maka barang siapa, ya, barang siapa dia kata zahirlah, dia kata bagi hatinya segala anwar. Anwar ni nur. Satu panggil nur, kalau banyak anwar. Barang siapa yang zahir bagi hatinya segala anwar, Tuhan tuangkan nur dalam hatinya, bercahaya hatinya, lepaslah daripada diperhamba oleh aghyar, dan tiadalah diam kepadanya. Jadi siapa yang nur masuk dalam hati dia, Allah merdekakan dia daripada perhambaan aghyar. Dunia tak boleh perkuda dia. Dia tak ada kasih pun pada dunia. Bahkan dia guna dunia tu untuk menghambakan diri kepada Allah. Itu yang timbul, tuan-tuan, orang kaya-kaya yang pemurah tu. Orang kaya-kaya pemurah, ada seorang, tuan. Namanya, di sini saya sebutlah nama dia, Haji Kamaluddin, duk Kelana Jaya. Banyak dia tolong saya. Kadang saya malu nak minta kat dia, tapi dia pesan, Ustaz, kalau ada keperluan bagi tahu saya. Baru ni saya hantar mesej, Tuan Haji, saya perlukan 18,000 kerana wiring pondok. Kita buat pondok nak buat wiring 18,000. Dia jawab, insya-Allah. Selang 2-3 hari, Ustaz, saya dah bank in 5,000. Selang sehari 2 lagi, Ustaz, saya dah bank in 5,000. Dah 10,000 dia bagi. Sehari 2 lagi dia masuk lagi tu. Macam tu, biasanya dia macam tu lah. Saya bila sesak baru saya minta, tak sesak saya tak minta. Baru ni main bil apa, dia pun buat pondok tu, barang-barang tu 12,000 bil main. Saya hantar dekat dia mesej, insya-Allah Ustaz, saya kata perlu segera Tuan Haji. Dia hantar terus 12,000, masuk terus 12,000. Tu dia. Jadi adalah 2-3 orang saya jumpa macam ni. Yang seorang tu mati lah. Yang seorang tu, tuan-tuan, pihak bank lah, bawa tukang pihak bank ada. Tukang cerita, kayu berapa batang, sai hepak, simen berapa kampit, bata berapa. Tak sampai seminggu dia hantar mai. Haji Dian nama dia. Tapi dia dah meninggal dah. Orangnya tak nampaklah hebat sangat. Rumah dia rumah kampung lah. Tapi tuan-tuan, tahu masjid Kuak Luak dekat Gerik, dekat apa? Kuak Luak, Pondok Patih.
Keruh. Tu bahan binaan dia bagi tu. Apa cari upah? Dia bagilah bentuk bahan binaan. Masjid Kuala Terung, dia bagi. Sekolah saya tu sebagian besar dia bagi. Bahan binaan. Saya cari upah. Tengok rumah dia steady. Tak ada lah kaya raya dekat rumah steady macam rumah kampung. Rumah 2 tingkat. Atas papan, bawah batu. Tu jadi hari tu dia langgar polis, mati polis. Dia nak pergi sembahyang subuh. Nak pergi nak balik je tak? Nak balik kot. Depa pergi tunggu tangkona. Papan tak boleh, lampu tak boleh, gelap-gelap. Lepas subuh ni gelap lagi. Pukul 6.30 tu gelap lagi. Dia bawa Mercedes. Kono-kono polis pitahan tengah jalan. Pum. Terpelanti polis. Mati. Cara-cara dia menang. Kan? Bercara di mahkamah dia menang. Walaupun dia menang, dia pergi jumpa isteri polis tu. Semua anak-anak tu dia tanggung semua. Sampai universiti. Dia tanggung 3-4 orang anak-anak kawan tu. Mengajilah takat mana yang dia nak mengaji. Sampai masuk universiti, sampai keluar dapat kerja. Haji Dian tu. Punya bagus. Mati lah. Tapi anak-anak dia taklah macam dia. Dia tu. Dia panggil semua anak dia. Dia kata kamu semua dah berjaya. Dia cerita kat saya lah. Anak dia semua berniaga. Buka hardware lah, apa lah semua. Berniaga berjaya lah. Jadi duit bapak yang ada ni, bapak nak guna untuk buat kebajikan. Pesan ke anak-anak dia. Anak dia kata tak apa. Lepas tu dia wakaf sana, wakaf atas tempat tu. Dia bukan berniaga apa, dia berniaga apa? Membekalkan kat Felda, masa-masa baru buka tu. Dia bekalkan cangkui, penyakak, pisau, golok, parang. Dia pembekal. Kan Kuala Kasar banyak orang buat parang-parang kan. Dia bekal yang tu. Dapat duit tu, keuntungan tu, dia buat kebajikan. Saya kata payah nak jumpa orang macam ni. Payah. Tu saya jumpa seorang dua. Yang seorang dah mati ya. Allah Rabbi ya Karim. Ada manusia macam tu. Allah tuang nur. Nampak akhirat. Kita kaya dunia. Sana miskin buat apa? Kita sini kaya-kaya. Sampai sana miskin. Apa pun tak ada. Lepas tu dia bagi infak untuk habuan dia di sana di akhirat besok. Kita ni boleh cerita ya. Tapi RM10 per ketak lu tu. Ketak nak bagi RM10 tu. Kat masjid tu. Pasal apa? Nur tak masuk tu. Kalau nur masuk, agak-agak RM10 tu Tuhan nak ganda berapa? Paling kurang 10. Hang bagi RM10, paling kurang Allah ganda jadi 100. Paling kurang. Kalau ikhlas, mungkin boleh pergi sampai 700 kali ganda. Kalau lagi ikhlas, lagi tinggi Tuhan nak gandakan. Tak ada kata sama, tak ada, mesti lebih punya. Paling kurang RM1 kita bagi, paling kurang Allah bagi RM10 balik. 10 hang bagi, paling kurang 100. Paling kurang. Itu dia. Bukan cerita, dia nampak betul dengan mata hati dia. Manusia ni macam-macam. Jadi bila hati ni zahirlah pada hatinya segala anwar, nur, dia kata nescaya lepaslah dia daripada perhamba oleh aghyar, dan tiadalah diam kepadanya sebab lepas dari dua tangannya. Tak ada lagi dunia tu nak duduk di hati dia, tak ada lagi, terlepas semua. Pasal apa? Pasal mata hati terang. Dia lepas daripada tangan dia. Ada, dia sedekah, dia korban, dia infak. Dia tak pegang, genggam rapat. Ni genggam sampai tak lepas. Kedekut. Dekat bini dia pun kedekut. Minta duit nak masak RM2. Nah, RM2. Masak sedap-sedap. RM2 sedap apa? Hang beli tambahan pun tak boleh goreng lagi. Minyak tak ada, RM2. Bakar tambahan kering. Kedekut. Pahit. Faham pahit? Dia sendiri tak boleh bergedarah. Punya kedekut. Itu nama kedekut pahit. Jangan bimbang. Rezeki ni kata tok guru saya macam misai dengan janggut. Hang cukup lagi tumbuh, Demai. Jangan kita kedekut. Tapi ikut kemampuan kita lah. Jangan semangat lebih pibuh RM50 lah tabur masjid.
Balik-balik melengu. Awak Pak Aham melengu panjang. Aku pergi buh RM50, dia tak. Silap. Pergi minta balik. Yang tu tak pakai. Ikut kemampuan kita. Bagi RM1, RM2 bagi. Lama-lama mungkin boleh buh sampai RM10. Lama-lama boleh buh sampai RM50. Pelan-pelan kita buat. Dengan cara tak langsung, orang jenis main masjid ni, cara tak langsung, dia boleh buang penyakit kedekut. Penyakit bakil tu, dia hilang. Dia bakil ni tuan-tuan, dia tak boleh, dia kena buat. Dia kena sedekah, baru hilang bakil tu. Duk dengar ceramah tadi. Tuan-tuan, jangan kedekut. Yang ceramah berkedekut. Dia tu orang derma, dia tak derma. Ada jenis tu pada. Dia kena latih. Bagi. Lama-lama dengan sendirinya, kita jadi pemurah. InsyaAllah. Tanyalah kawan-kawan. Kalau orang jenis tak mengaji, tuan, dia tak jadi macam tu. Jenis main mengaji. Masjid kah, markah kah, surau kah, dia duk bagi RM1 tu, lama-lama insya-Allah dia akan jadi pemurah, insya-Allah. Jadi bila dia pemurah dengan manusia, Allah lebih pemurah dengan dia. Allah ganti balik, insya-Allah. Itu dia. Itu dia. Maka jadilah merdeka ia daripadanya, dan jadilah segala aghyar itu mengikut, tiada pula diikut. Aghyar tu ikut dia, bukan dia ikut aghyar. Dia tawan aghyar, dia tawan harta benda tu, bukan harta benda tu tawan dia. Dia tawan dunia, bukan dunia tawan dia. Sebab tu Allah Ta'ala akan bagi dunia ni kepada orang yang zuhud. Min ibadiyas salihin, daripada hambanya yang soleh-soleh. Kita boleh kuasai dunia, kita tadbir dunia. Tapi dengan dunia pun kita kasih, kita cinta, macam mana kita nak tadbir dunia? Tak boleh. Tak boleh, tuan. Kita bolehlah lepas di dunia, tapi di akhirat, hang kalau naik kapal terbang, naik ramai-ramai, apa salah? Tak boleh naik ramai-ramai. Ni naik kapal terbang seorang-seorang dia. Dia buat macam kereta mini, macam apa, kereta kancil. Kereta kancil tak apalah naik seorang-seorang. Kapal terbang naik seorang. Jet peribadi. Hang siapa? Apa sibuk hang sangat? Ni rakyat derita ni. Ni banjir ni. Makan pun tak ada apa lemak. Dia senang-senang. Perdana Menteri bukan dia balik ni. Kan dia balik dua orang, dia balik seorang. Balik seorang, lepas tu bini dia pergi pula. Orang ambil gambar semua keluar. Heboh Facebook. Pikir-pikir lah sama. Susah sengsara orang ni, rakyat ni. Jangan duduk dia jangan. Duk belanja lebih sangat. Hang fikir lah. Kesusahan orang. Dia boleh tu. Dia boleh pergi mana. Dubai ke Kuwait mana lah. Jet peribadi. Hang fikir jet peribadi tu sikit mana dia. Nak kena bayar tu. Dia punya pilot lah. Dia ngah apa-apa. Bukan 1,000 juta. Ngamin. Mana kata hang tinggal tu budaya hidup mewah tu. Berapa juta rakyat boleh mendapat daripadanya. Inilah manusia, tuan. Dia lupa akhirat. Kalau kita jenis ingat akhirat, setiap sen yang kita belanja, Tuhan akan soal. Hang ambil mana? Hang guna ke mana? Hang buat apa? Tak ada satu sen pun yang Tuhan takkan soal. Sebab tu orang yang hatinya terang, dia tak beranilah nak khianat walaupun sekupang, walaupun RM1. Kerana nak jawab besok payah, tuan. Payah. Tak ada satu pun terselindung daripada pengetahuan Allah. Allah tahu semua. Jangan main. Itu dia. Jadi bila dah kita, makna kata bukan aghyar tawan kita mengabdikan, bukan kita mengabdikan diri pada aghyar. Aghyar tu tunduk kepada kita. Masa ketika itu dia kata tiada diikut dan dihukumkan, tiada menghukumkan. Kita hukum dia, bukan dia hukum kita. Dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Itu dia. Dan dengan demikian hasil kesenangan selama-lamanya. Jadi bila dunia ikut kita, kita senang. Kita nak pergi mana-mana, nak pergi mengajar, nak pergi mengaji. Kita ada kereta. Kereta, hang dengar cakap aku, ikut aku. Ni dah bila nak main masjid, kereta ni tak basuh lagi. Sekali lagi orang tengok pula, pergi basuh kereta, shampoo dia, lap dia, berlemuih dia.
Gosok dia buat apa? Dia tunggangan kita. Kita perkuda dia betul-betul. Bukanlah biar belum pula, kita pergi dah basuh. Tengok masa lapang, pergi lah washing tu. Masuk menatang tusat dia 10 minit. Selesai. Jalanlah terus. Ni sapu belik. Apa ke benda? Itu dia. Jangan sayang harta benda ni. Semua nak tinggal. Yang nak balik ibadat. Sayang sangat. Itu dia. Itu dia. Maka lepaslah dia. Dapatlah kesenangan selama-lamanya. Dan barang siapa tiada kembali ia kepadanya dengan segala waridul latif. Dia kata lataif. Siapa makna kata yang tak kembali dia kepada Allah Ta'ala dengan segala warid yang lataif. Allah tak bagi dia warid. Allah tak bagi dia makna kata nur. Dia kata panggil waridul lataif. Yang kata warid yang lembut-lembut, yang seni-seni daripada Allah. Dia wal jamal, dan warid yang cantik-cantik, elok-elok, maka didatangkan atasnya daripada sifat jalalnya dan uzmahnya. Barang yang menakutkan dia hingga dikeluarkannya daripada segala alamnya yang mu'tadah. Itu dia. Jadi kalau Allah kendaki orang tu masih liar, Allah Ta'ala cacali sifat jalal dan juga sifat, makna kata sifat jalal dan uzmah. Hingga dia gerun, dia takut kepada Allah. Jalal ni sifat kebesaran. Uzmah ni sifat keagungan. Allah campak dalam hati ni rasa gerun dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, iaitu barang yang sukun, yang menakut akan dia. Hingga dikeluarkannya daripada segala alamnya yang mu'tadah, yang beradat. Jadi Allah sayang kat dia, Allah campakkan gerun nur dalam hati tu hingga dia keluar daripada sifat-sifat yang tak elok tu. Ada setengah duk main judi, Allah bagi dia nur, terkejut dan takut, dia berubah terus. Ada setengah orang tu duduk keadaan berzina, Tuhan keluarkan dia. Yang berjudi, berzina, minum arak, yang buat naya kat orang, banyak juga yang berubah dengan pertolongan Allah. Allah bagi dia makna kata nur hingga keluar dia daripada adat dia muqtadah, dan dijadikannya daripada orang yang ahlul sa'adah hingga Allah tukar dia jadi orang yang bahagia. Lepas tu tak heranlah yang tak pernah main masjid bertukar main masjid, yang jahat bertukar jadi baik. Banyak, bukan tak ada, banyak. Ini kesan daripada nur yang dituang oleh Allah ke dalam hati dia. Diketahui bahawasanya tiada hasil peliharanya daripada diperhamba oleh segala asar itu melainkan dengan inayatul qahar. Fahamlah kita takkan dapat jaga diri kita daripada perhambaan benda-benda ni semua. Cakap boleh, payah nak praktik. Melainkan dengan inayatul qahar, inayah daripada Tuhan yang bernama Al-Qahar. Pertolongan Allah Ta'ala lah. Allah bantu, tuang nur, nampak mata hati kita terang. Tak sepatutnya kita mengabdikan diri, ikut cakap nafsu. Sibuk dengan harta benda, sibuk dengan dunia, sampai lupa kepada ibadat. Dia faham, dia nampak mata hati, tugas aku ibadat. Yang lain-lain ni sampingan saja. Dia berubahlah. Supaya sejahteralah engkau daripada tangannya aghyar, maka bahagiannya maka barang siapa sejahtera daripada tangan aghyar dan terpelihara daripada diperhamba oleh asar, niscaya tiadalah ada, dia kata, bagi makhluk dalamnya bahagiannya. Bila ada Allah Ta'ala selamatkan dia daripada aghyar dan asar ni, sehingga dia nampak asar dan aghyar semua ni merosakkan dia, dibebaskan diri dia, dia jadi hamba Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Tiadalah sukut dan adalah ia sejahtera bagi Allah Azza wa Jalla. Tiada sukut, tak diam lagi dia di situ. Taklah terhenti hatinya tu kepada dunia, tak ada dah. Bebas, bersih, sehingga dia mengabdikan diri betul-betul kepada Allah Ta'ala, insya-Allah, mudah-mudahan. Tu
Jadi kesimpulan yang kita dapat, kita takkan mampu terlepas daripada tawanan-tawanan perhambaan dunia kita ni, melainkan dengan nur yang Allah tuang dalam hati kita. Kita sampai nampak cacat celahnya dunia ni. Pentingnya cari bekalan balik akhirat. Jadi untuk mendapat nur yang dinamakan nurul waridat, kita kena wirid. Usaha kita wirid. Wirid ni artinya sentiasa berzikir. Dengan lidah sentiasa sebut nama Allah. Hati sentiasa ingat Allah. Perbuatan tindak tanduk kita sentiasa menjunjung perintah Allah. Tiga-tiga ni berjalan serentak dinama wirid. Bila ada wirid, insya-Allah datang warid yang kita cerita tadi ni. Jadi usaha kita berwirid. Warid anugerah Allah. Itu cerita dia. Kesimpulanlah, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kita berhenti tang ni dulu. Kita akan masuk tajuk baru. Sama lagi, disambung lagi. Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila, dia kata, ila qadha masyhurika. InsyaAllah kita semua akan datang jika diizinkan oleh Allah. Macam biasalah barang jualan tu. Tapi hari ni saya ada bawa ayam, tapi tak banyak. Mungkin 7-8 ekor yang ikut tinggal. Bawa malam 30 ekor. Ayam ni budak-budak kita belah lah. Alhamdulillah, yang prosesnya muslimat. Ayam kita ni kita cuci bersih lah, insyaAllah. Sembelih elok-elok, basuh. Basuh lehak dia, darah-darah semua. Basuh kaki-kaki dia. Ayam ni tuan-tuan, dia kan pernah pakai kasut. Sejak dia dilahirkan sampai mati, kaki dia berlemuh dengan taik. Kita basuh, cuci-cuci. Kepak-kepak, bulu-bulu semua basuh bersih. Tuaris perut dia buat keluar tu. Perut taik-taik tu. Cuci dalam tu semua. Dah bersih baru kita celok. Baru kita mesin. Tapi semalam ni kebetulan api tendang. Tekan switch tendang. Tak boleh pakai mesin. Kita ada 2 mesin. Dua-dua dia tendang.